Assalamualaikum dan salam sejahtera kepada Dr. Azlina binti Haji Muhammad Kiran dan rakan-rakan sekalian. Saya Isma Nabila binti Kamal Zaman bernombor matrik 180-969. Tujuan saya menyediakan video ini adalah untuk menyiapkan tugasan 2 saya untuk subjek DBN 341 keterampilan bahasa yang berfokuskan kepada untuk memartabatkan bahasa Melayu. Saya akan menyuarakan pandangan saya berkaitan usaha-usaha yang boleh dijalankan untuk memartabatkan bahasa Melayu. Seperti yang kita sedia maklum, bahasa Melayu kini semakin dilupakan, semakin dipinggirkan oleh golongan-golongan, terutamanya golongan remaja, di mana mereka lebih memilih untuk berkomunikasi dengan menggunakan bahasa Inggeris, di mana mereka berpendapat bahasa Melayu tidak bersifat komersial, itu tidak boleh digunakan di luar daripada Malaysia. Dan mereka lebih memilih bahasa Inggeris kerana bahasa itu senang digunakan. Apabila mereka keluar negara, mereka boleh menggunakan bahasa tersebut. Terdapat banyak usaha yang boleh digunakan dan boleh dijalankan untuk memartabatkan bahasa Melayu. Yang pertama, usaha daripada golongan mahasiswa seperti kita ataupun golongan pelajar, di mana mereka boleh melibatkan diri dengan aktiviti seperti aktiviti bulan bahasa ataupun minggu bahasa, di mana mereka berusaha untuk meningkatkan lagi mutu atau kualiti bahasa Melayu itu sendiri. Mereka memberi pandangan pendapat bahawa bahasa Melayu itu sendiri penting untuk dimartabatkan, di mana golongan mereka boleh memberi pedoman ataupun sebagai penunjuk kepada remaja di luar sana untuk bertutur dalam bahasa Melayu. Dan seterusnya adalah peranan daripada para pendidik, di mana seperti yang kita tahu, para pendidik adalah individu yang bertanggungjawab untuk memberikan ilmu, memberikan maklumat kepada bukan sahaja golongan remaja tetapi kepada pelajar sekolah, mula daripada tadika, sekolah rendah dan juga sekolah kebangsaan. Mereka boleh menggunakan bahasa Melayu dalam proses pembelajaran dan pendidikan, di mana mereka boleh mengurangkan penggunaan bahasa Inggeris bagi subjek-subjek bukan bahasa Inggeris. Mereka boleh menggunakan bahasa Melayu, menggunakan istilah dalam bahasa Melayu. Itu akan menarik minat pelajar untuk mengetahui lebih mendalam berkaitan bahasa Melayu. Yang seterusnya adalah peranan daripada sektor swasta. Seperti yang kita tahu, sektor swasta kini sekarang lebih memilih untuk berkomunikasi atau mengadakan mesyuarat dalam bahasa Inggeris. Tetapi kita boleh mengubah sikap mereka. Mereka harus mengubah sikap mereka sendiri, iaitu mereka harus menggunakan bahasa Melayu. Mereka menggunakan bahasa Melayu dalam proses lawatan ke luar negara. Itu akan memberi itu sebagai usaha untuk mereka memartabatkan bahasa Melayu ke negara luar. Sebagai kesimpulannya, semua pihak harus bertanggungjawab untuk memastikan bahasa Melayu, iaitu bahasa kebangsaan kita, tidak dilupakan oleh terutamanya golongan remaja yang merupakan bakal pemimpin negara. Usaha yang sewajarnya harus dilaksanakan oleh pihak kerajaan untuk memastikan bahasa Melayu semakin boleh memartabatkan. Sekian, terima kasih.